and his qualification in PhD Visual Arts from Australian National University, and Master Art History from University of Adelaide, Australia, and also Bachelor of Fine Arts from University Malaysia Sarawak. And Prof. Madya Safrizal already published several publications, books, chapter in books, and also journals or articles, and such as Safrizal Sahil, aplikasi teknik proyeksi tanda dan mengutus mesej, and another book is Art Criticism in Contemporary Art, and also Prof. Madya Safrizal in action, we also no action, action 11 Maret Solo Indonesia at 2017, and before that in Museum and Gallery Tuanku Fauzah USM Pulau Pinang in art exhibitions, and also another exhibition is Ex Libris Mender Gallery in Seville 2016. Prof. Madya Safrizal won grants and awards like a Cendana Development Funding Program from Malaysian government, and won anugerah buku negara, buku seni terbaik in 2014, and also anugerah research grant of National University in 2013. So before we go for present by Prof. Madya Safrizal here, I would like to ask you your microphone so we can concentrate with presentation, and you can on your microphone if you have question. So Dr. Prof. Madya Safrizal, are you ready? So I will pass the microphone for you now. Thank you. Silakan. Okay. Terima kasih Dr. Siti Suhaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya rasa clear kot semua boleh dengar. Okey. So pembentangan hari ini berkenaan dengan idea dan image Islamik lah. Okey. Sekejap lagi saya akan share slides. Ataupun saya dah boleh share kot. Boleh mula. Okey. Okey. So tajuk pada pembentangan hari ini sebenarnya bukan pembentangan sangatlah, talk lah saya rasa, bicara sikit. Idea dan image Islamik dalam seni moden Malaysia 1970-an. So ada beberapa persepsi lah. Ini bukan bersifat konklusif lah. Dia tidak bersifat konklusif. Maknanya dia still dalam perdebatan, dalam perbincangan. Okay. So apa yang berlaku hari ini, apa yang saya nak buat sekejap lagi adalah berkongsi data lah, samples berkaitan karya-karya seni oleh seniman moden Malaysia yang berkaitan dengan idea atau image Islamik. Cara atau corak persembahan saya hari ini adalah dalam saya menelusuri karya-karya seni secara kronologis lah. Maknanya in a chronological order. Terhadap karya-karya yang saya akan cakap lah hari ini. So dengan tujuan untuk melihat perkembangan lah, bagaimana ia berkembang daripada awal 70-an hingga akhir 70-an. So ada sedikit penerangan tentang the way perkataan Islamik tu di tanda buka dan penutup kata.
Ia bermaksud memberi isyarat bahawa karya-karya seni moden yang diketengahkan ini bersifat pramatang untuk dikategorikan sebagai bersifat Islam atau Islamik secara tegas dan yakin. So maknanya saya pada tahap ini tidak akan menggunakan perkataan bahawa inilah seni Islam atau inilah seni yang Islamik. Okay. So banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan dibahaskan sebelum ketetapan untuk mengkategorikan karya-karya ini sebagai karya seni Islam, moden atau sebagainya dapat dibuat. So maknanya it's not easy. Bukan mudah untuk kita kata okey karya ni Islam, karya ni Islamik. Bagi saya lah semakin hari bila saya tengok banyak perbahasan tentang perkara ini dalam konteks kesarjanaan semasa khususnya dia makin lagi complicated. Dia tidak semudah kita nak kata okey okey inilah seni Islam atau okeylah inilah seni Islam moden dan sebagainya. In fact ada dua buku yang baik berbincang pasal perkara ini. Saya ingat daripada Iftikhar Dadi kalau nampak, mungkin tak nampak tu. Dan juga Bernard Shaw yang membincangkan perkara ini. So kebanyakannya saya ada terpengaruh dengan idea-idea diorang tentang isu ini. So dari itu saya buat masa ini saya menggunakan perkataan Islamik dalam pembuka dan penutup kata. Okay. Okay. Kita bermula dengan idea dan imej Islamik pra 70-an, tulisan Jawi dan idea kelihutannya oleh Syed Ahmad Jamal. Okey, apa yang berlaku pada sebelum 70-an? Kenapa saya pilih 70-an? Sebab dekat situlah bermulanya riak atau perkembangan idea-idea idea yang boleh dikatakan Islam tu dalam inverted comma atau Islamik tu. 70-an sebenarnya adalah tempat dia, satu latar, satu dekad yang menarik untuk dilihat lah. So apa yang berlaku pada sebelum 70-an dalam konteks seni moden Malaysia yang berkait dengan Islamik ni? So yang saya nampak jelas sebenarnya hero seorang ni lah. Ni saya Mak Jamal ni hero dia. Okay. This is the first artwork, karya pertama yang nak diketengahkan. Karya ni oleh Syed Mak Jamal bertajuk Khairil Anwar tahun 1958, cat minyak atas bord 76x122 koleksi peribadi. Ini karya yang bagi saya kalau orang bercakap pasal seni Islam, seni konteks seni Islamik atau berunsur Islam di Malaysia, ini karya yang sangat penting. Sebab ini dalam pemerhatian pendidikan saya, inilah karya pertama yang secara terang menggunakan elemen yang jelas berkait dengan tulisan Jawi untuk diketengahkan dalam bentuk karya seni. Ini karya pertama. Okey. Karya ni oleh Syed Mak Jamal. Karya ni dibuat, dicipta, ironinya bukan di Malaysia. Tapi karya ni dibuat sebab tu Syed Mak Jamal berada di England. Okey, sebab tu Syed Mak Jamal berada di England. Ini tahun 1958. Dia baru sampai ke England. Dia buat apa ke England? Dia menjadi pensyarah. Dia menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Malaysia di Kirkby, di Lancashire, dekat Liverpool. Tahun 58. Dia menjadi pensyarah lebih kurang 2-3 tahun. 58, 59, 60 macam tu lah lebih kurang. Dia pensyarah bagi bakal-bakal guru yang akan berkhidmat balik di Malaysia. So ini karya awal yang bersifat tu. Dia menggunakan subjek yang sangat tempatan. Khairil Anwar ni adalah penyair atau penyajak terkenal Indonesia yang telah merubah cara dan kefahaman ekspresi perkataan. So dia membawa ekspresi baru dalam sajak. So dia agak penting dalam perkembangan sajak moden di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi dia mengangkat nama Khairil tu sebagai tokoh sastrawan tu, dan dia tuliskan Khairil itu dengan menggunakan seakan-akan tulisan Jawi. Tak jelas tulisan Jawi ini sebenarnya, tapi dia ada ciri-ciri keliutan tulisan Jawi itu. Ini kita nampak jelas lah. Kemudian saya akan tunjuk yang lain-lain. Dan satu juga yang menarik, dia
Syed Ahmad Jamal sewaktu tahun 58 ini, dia telah mula tidak melukis figura, tapi dia lebih banyak menggunakan aspek-aspek tulisan Jawi ini. Syed Ahmad Jamal dia dah tak buat figuratif, dia banyak explore benda-benda tulisan Jawi ini. Okay, so ini begitu menarik lah bagi saya sebab dia teringatkan Malaysia, mungkin dia baru sampai ke England menjadi pensyarah, bukan pelajar tapi pensyarah. Dia teringat dan dia melukis Khairil, subjek yang agak menarik dan saya rasa agak berbeza. Orang tak berapa sangat nak lukis tentang tokoh dalam bentuk kaligrafi ya, tapi dia buat. Dan tokoh tu adalah tokoh daripada rantau tempat dia tinggal dan dia berada jauh daripada tempat tersebut. Dan ini satu yang menarik bagi saya lah. Dan waktu ini juga dia banyak melukis lanskap masa ni. Syed Ahmad Jamal, mungkin ada banyak masa, mungkin senggang tidak pergi kuliah. Dia melukis ini gambar dia sewaktu dia melukis Khairil itu tahun 58. So seorang anak muda yang semangat baru menjadi pensyarah di Kirkby, College Kirkby, dan dia buat lukisan ni. Okey. So sangat menarik. Sangat menarik. So itu permulaan. So karya ni permulaan. Sepanjang pengetahuan saya, this is the beginning. Setahun selepas mereka, inilah permulaannya. Permulaan untuk menggabungkan atau mengekspresikan tulisan Jawi ke elemen yang boleh digunakan sebagai berciri Islamik itu. Ini permulaan dia. And then tahun 59 dia masih di England. Dia masih di Lancashire tu, dekat Liverpool tu. Dia masih di College Kirkby tu menjadi pensyarah. Tapi dia dah bermain dengan ciri-ciri keliutan. Saya guna perkataan keliutan tadi. Ciri-ciri keliutan. Dia suka lukis landscape, tapi dia punya landscape macam ni, karya ni umpan, tajuk dia umpan. Cat minyak, dan dia suka menggunakan keliutan tu. Ciri ni macam ada berkait dengan cara tulisan, ekspresi tulisan kaligrafi Jawi. Ini 59. Dan sebenarnya ada satu lagi, saya tak sertakan karya tu. Ada satu lagi karya pun lebih kurang macam ni. Okay, ini hanya contoh. Ini sekarang dalam koleksi Balai Seni Lukis Negara. So dia masih menggunakan ni. Ciri ni. Dan dia banyak melukis landscape. Tapi landscape dia macam ni lah. And then yang ini. Ini lebih jelas sebagai satu bentuk tulisan. Sebagai satu ekspresi. Yang ni dia dah balik ke Malaysia. Saya rasa dia dah balik ke Malaysia. Ataupun mungkin dia dah dalam tahun akhir, bulan-bulan akhir di Kirkby. Yang ni dalam koleksi MGTF USM. Dia masih terpengaruh dengan ciri-ciri tulisan ekspresi kaligrafi Jawi tu. Dan dekat sini kita lihat bahawa saya boleh pada tahap ini, saya boleh membuat satu hipotesis bahawa dia telah menggunakan ciri keliutan yang ada dalam menulis tulisan Jawi itu, dalam ekspresi kaligrafi Jawi itu, sebagai satu penggunaan atau satu kaedah dalam mengekspresikan lukisan-lukisan abstrak. Dia terkenal sebagai antara pelopor awal lukisan abstrak di Malaysia. Jadi dengan cara macam ni, dia mendapat satu kaedah. Apa kaedah yang aku rasa lebih bersifat tempatan lah. Macam lebih tempatan lah. Yang ni aku rasa ada berkait dengan ciri agama aku, budaya aku. Okay? Mungkin lebih kepada budaya lah kot. Budaya tulisan lah. Tulisan Jawi kan. Cara mengekspresikan tulisan nama kan. Macam orang buat tanda tangan pada tahun 60-an atau 70-an masih menggunakan tulisan Jawi kan sebagai ekspresi diri tu. So dia menggunakan tu. Tapi
yang ni lebih kepada seni moden lah, sebab kita tak nampak apa huruf yang jelas kat situ. Kadang-kadang tak jelas huruf tu, ha dan sebagainya kan. So tapi cara pengekspresian itu adalah bersumber daripada kaligrafi Jawi. Daripada kaligrafi Jawi. So dia sebenarnya dah dapat satu kaedah sebenarnya. Dia sebenarnya ini tahun 50-an, selepas merdeka dia dah dapat satu kaedah macam mana nak ekspresikan benda barat, lukisan abstrak barat yang bersifat sangat gestural, garis yang sangat kasar tu dalam konteks budaya dia. Ini ciri yang saya rasa sangat penting. Dan saya perhatikan agak mendukacitakan sebab banyak orang tulis pasal Syed Ahmad Jamal ni, pameran-pameran besar dia banyak. Tapi orang tak sentuh bab ni. Bahkan dia menggunakan tulisan Jawi ni sehingga akhir hayat dia. Dia mengeksplorkan. So very interesting, dapat satu konteks yang lebih lokal lah, lebih tempatan dalam konteks pengekspresian seni barat. Cara format ni barat lah, painting barat lah kan. Tapi cara dia menyampaikan tu adalah ada konteks timur, ada konteks tempatan lokal yang berkait dengan diri dia. Okay. Ini maaf lah, saya tak dapat gambar tu. Saya dah minta dengan pihak balan, mungkin dia orang lewat sikit. Satu dia tulis lah, Selamat Hari Raya Aidilfitri sebenarnya. Dia ni kaligrafer juga lah. Ini masa dia jadi pengetua dekat MPIK, Maktab Perguruan Ilmu Khas kat Ceras tu, yang mengajar guru-guru dalam pengkhususan seni visual tu. Dia jadi pengetua. Saya syak yang ini dia buat untuk kad hari raya lah, kad hari raya. So benda ni ada dalam koleksi Balai Seni Lukis Negara. So nampak dia memang dia lah. Tapi orang tertanya-tanya balik lah kan. Dia cakap, apa yang berlaku? Ini 58. Lepas tu yang ni 59. 59 sebenarnya ada dua macam ni. Tapi ni tak jelas. 58, 59. Ini 60. And then, 65. So nampak kat sini, memanglah dia bukan menjadi penyataan utama lah. Benda-benda ni, dia bukan menjadi penyataan utama. Syed Ahmad Jamal buat painting lain lah, barat lah sebelum ni. Dari 60 sampai 60, 61, 62, 63, 64. Dia sangat produktif. Tapi dia tak buat jenis-jenis macam ni lah. So sesekali dia buat macam ni. So maknanya dia periphery lah, pinggir. Dia bukan yang mainstream, dalam mainstream. Okay. So yang ni first. So saya nak cerita bahawa setakat sebelum tahun 70-an memang nampaknya Syed Ahmad Jamal je lah. Nampaknya Syed Ahmad Jamal je lah. Yang ni lah contoh. Yang ni agak selalu digunakan contoh ni sebab dia lebih jelas. Ada lagi satu Terbang, painting tu tajuk dia Terbang pun dia menggunakan macam ni. Tapi yang ni lebih jelas. Yang ni contoh unggul lah kan. Seminal. Contoh yang sangat terang dan jelas dalam soal pengekspresian, potensi untuk pengekspresian karya-karya abstrak dalam atau secara tempatan. Ini salah satu metod. Kita tak kata ini yang terbaik atau yang terhebat, tidak. Tapi sekurang-kurangnya ada kesedaran oleh pelukis atau seniman Malaysia tempatan untuk buat macam mana kita nak buat barat ni, ini barat ni. Tapi macam mana kita nak ekspresikan secara tempatan. Nampaknya hanya dia saja. Sedang pelukis-pelukis lain tak ada. Pelukis lain barat habis lah. Memang western habis lah. Memang western. So kita dah nampak maknanya Syed Ahmad Jamal sajalah orang dia. Bukan kita nak, kadang-kadang orang salah anggap Syed Ahmad Jamal ni. Orang kata, asyik cerita Syed Ahmad Jamal dah dia je yang buat. Memang dia yang buat. So kita cakap lah pasal dia kan. So kita tak nak mengherokan ke, saya guna perkataan mengherokan dia ke apa. Tapi dia lah yang buat. Sampai akhir hayat dia saja nampak central figure tu. Okay. And then habis. Setakat yang saya tahu 60 dia buat tulisan, and then ada satu tahun 65. Then tak ada. Dia 60-an tu lain tak ada. Bang. This is the one. Tiba-tiba tahun 71. Sebab tu saya gunakan dalam poster. So ini penting karya ni. Karya ni penting. Ahmad Khalid Yusof arwah dah. Ahmad Khalid Yusof. Ni buat tahun 71.
Nampak karya ni moden. So dia orang kedua lah nampaknya yang menggunakan ciri ni, ciri-ciri elemen tulisan ni kan. Tapi menarik juga, saya tertanya-tanya sebab dia ni dah meninggal, saya pun tak boleh nak check benda ni. Ada 2 karya dia buat tahun 71. Ada 2 karya. Yang ini satu lagi saya tak dapat yang high resolution. Saya rasa dalam waktu yang sama dia buat. Kalau tidak pun dalam masa lebih kurang yang agak singkat dia buat ni. Ini tahun 71. Ini the first attempt. Okay, daripada seniman. Yang ni dia buat print making, yang ni dia buat painting. Okay, yang ni print. Okay, apa benda yang saya agak terfikir tapi saya tak tahu jawapan tu ada ke tak ada. Because this is 1971. Semua orang tahu Kongres Kebudayaan Kebangsaan tahun 71 pada 16 Ogos tu hari pertama buat Kongres Kebudayaan. Kongres Kebudayaan Kebangsaan ni kontroversial. Kan isu dia banyak sebab orang mula pasal kebudayaan Melayu, Islam dan sebagainya tu kan. Banyak isu dia. Dalam waktu yang sama sebenarnya waktu kongres tu Balai Seni Lukis Negara buat satu pameran. Tajuk pameran tu Pameran Seni Retrospektif Kongres Kebangsaan. Pameran Seni Retrospektif Kongres Kebangsaan. Pameran Seni Kongres Retrospektif Kongres Kebangsaan 1931-1971. Saya tak pasti adakah arwah Ahmad Khalid Yusof membuat karya ini sempena pameran itu atau memang dia nak buat karya ini selepas daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan. So benda tu saya rasa penting tapi saya tak dapat jawapan benda tu. Saya mungkin kena tanya ahli keluarga dia ke atau macam mana. Okay. So pameran tu berlangsung selepas daripada Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kongres Kebudayaan ni memang kontroversial. 16 Ogos and then pameran di Balai Seni Lukis Negara itu bermula 25 Ogos. So, Kongres dah habis. So, ada pameran. Adakah dia terpengaruh dengan benda itu dan dia buat karya ini? Dua karya. So, yang itu saya tak pasti. Tapi karya ni memang interesting. Ini karya pertama yang dibuat oleh Ahmad Khalid Yusof yang dia berterusan sepanjang hayat dia sampai dia meninggal dunia. Memang inilah dia buat. Huruf-huruf Jawi ni dia pusing. Macam-macam cara lah dia pusing. Tapi inilah dia. Okay. Inilah dia. So, karya ni, Alif Bata, tajuk dia Alif Bata. Serigrafi atau sutera caring atas kertas. Apa istimewa dia? Satu, dia karya pertama yang mengetengahkan dan mengetengahkan topik atau huruf-huruf Jawi ni secara jelas. Mak Jamal dia menggunakan sebagai satu medan ekspresi. Tapi yang ni Ahmad Khalid Yusof sebagai satu ekspresi juga tapi lebih nampak jelas, lebih komunikatif sifat dia. So dia punya ciri lebih jelas nampak kat sini. Tapi kalau dilihat secara lebih mendalam, karya ni, ini dari sudut analisis formal, karya ini dia lebih kepada permainan ruang je. Space. Olahan permukaan orang kata surface treatment. Tapi tak banyak treatment lah kan. Subjek tulisan Jawi sebagai bahan hiasan sebenarnya. Dia tidak ada apa-apa kata orang aspek-aspek yang lebih mendalam. Melainkan dia hanyalah paparan abjad Jawi. Huruf-huruf Jawi. Alif sampai ya. Persoalan timbul. Adakah ini subjek yang bermakna? Orang tanya balik. Bermakna kepada siapa? Itu persoalannya. Bermakna kepada siapa? Kalau melihat dalam konteks kebudayaan tadi, ia sangat bermakna. Sebab percubaan untuk kembali kepada ciri-ciri kebudayaan setempat. Berbanding pelukis moden yang melukis dalam kerangka barat. Adalah isu, banyaklah isu benda ni kalau nak dibahaskan. Tapi karya ini sangat signifikan dalam konteks yang luas bagi praktis seni moden Malaysia yang jika ingin dilihat dalam konteks tempatan,
ataupun konteks kebudayaan atau ciri Islamik tadi. Walaupun kalau dianalisis secara mendalam pun tak adalah sangat kot. Orang tu cuma hanya tulis huruf-huruf Jawi je. Tapi dalam konteks signifikasinya dia tinggi. Dia permulaan. Jamal tadi ekspresi, ekspresi. So sekarang ni nampak jelas dekat sini. Oh, dia dah nyatakan. Orang tengok, orang boleh tahu, oh ini huruf Jawi. So huruf Jawi berkait dengan orang Melayu punya tulisan. Ni dululah 70-an. Oh dia okey. So nampak dekat situ. Satu ciri identiti, kaitan dan sebagainya, ciri-ciri budaya dan sebagainya. So siapa Ahmad Khalid Yusof ni? Dia memang latar belakang ni macam mana? Dia guru, pernah belajar dengan saya Ahmad Jamal di Mata Pegawai Muhas, kemudian sambung belajar di Winchester School of Art 65 sampai 69. Ini kira 2 tahun selepas dia balik daripada Winchester. Saya rasa dia buat NDD kot, National Diploma kot, saya rasa. Ataupun mungkin dah degree, saya pun tak pasti sangat yang tu. Dah double check. So dia buat benda ni. So dia sebenarnya, arwah Ahmad Khalid Yusof ni, dia terpengaruh dengan ciri, saya akan tunjuk lepas ni 1, 2, 3 gambar dia yang lain. Dia lebih terpengaruh kepada soal-soal space, permukaan, painting tu. Tapi jauh di sudut hati, dia nak buat sesuatu yang bukan pasal space saja. Bukan kosong maknanya, painting as a painting. Tapi painting yang ada kaitan, ada konteks budaya setempat, dia dengan diri dia. Okay. Karya ni sebenarnya tak besar sangat, 83 kali 65, dia tak besar karya ni, dia kecil. Tapi konteks dia tu besar sebenarnya. Sebab tak ada orang mula kan buat benda ni. Okay. So dalam waktu yang sama, dia buat print. Print ni quite interesting, print ni, serigraph. Dan dia main space. Nampak tak? Ada space, ada bayang kan. So this is permainan ruang lah. Kalau dalam art, exploration of space lah. Dalam art. Atau juga yang ni dalam koleksi Balai Seni Negara. Dia repeat. Ini pun interesting sebab first time, pelukis pertama Malaysia, dia keep on repeating. Dan sekarang ni dah ramai lah buat benda macam ni. Tapi dia yang mulakan benda ni. Dia nampak tulisan Jawi, keliutan tulisan Jawi, dia bawa kepada satu level yang baru berbanding Jamal tadi. Sama Jamal dia ekspresi, dia macam hero. Oh, macam, I don't know, macam Di Kooning atau macam Franz Klein. Abstract expressionist, American abstract expressionist. Dia macam hero, dia control. Jamal tadi, tapi dia, Ahmad Khalid, dia lebih, saya tak kata subtle, tapi dia lebih dia repeat benda tu, dia repeat. Itu lebih dekat dengan ciri-ciri Timur, because ciri-ciri Timur, aspek kesenian Timur, dia berkait dengan repetition. Dia keep on repeating. Orang putih dia tak suka repeat. Dia hero, dia satu, dia tengah, dia central. Tapi ini ciri-ciri ketimuran. Kita tak dapat satu focal point berbanding kita tengok macam ni. Oh, ini hero. Bang. Abstract. Ini kalau 5 kaki kali 5 kaki punya painting, ini hero lah kan. Tapi kalau pergi macam ni, dia macam kita meraba-raba. Gimana dia. Tapi kita macam lebih tenteram lah. Kita tengok pun macam, okey, ini Alif Bata tajuk dia. Okey, kita macam, okey. Kita macam slow sikit. Kan. Yang ini kira memang cowboy lah. Ini cowboy lah. Ini Amerika. Kan, ini Amerika, bang, bang, bang. Tapi konteks tempatan, kan. So yang ni, dia lebih calm. Tapi dia keep on repeating. Dia ada ciri-ciri tu. Kaligrafi punya. Dia ada aturan dia kan. Dia bukan satu contengan abstrak. Tidak. Ciri-ciri abstrak expressionist ada di sini. Macam kalau nak kaitkan dengan si Tom Lee ke ataupun siapa ramai ada macam ni, style macam ni kan di barat. Tapi yang ni dia sama macam Jamal tadi, dia lebih senang cakap, berus yang lebih kecil, garis yang lebih kecil. So they keep on repeating menggunakan huruf-huruf Jawi. Di situ kita boleh nampak ha, ya, kaf. Dia keep on repeating sampai benda tu jadi ambiguous. So ada ciri-ciri yang sangat menarik di sini. So, ciri-ciri ambiguous macam ini dia tulis apa? Macam jelas, macam tak ada. Macam
Macam mana nak cakap tu, diversity in unity ke macam mana ke? Kepelbagaian adalah kesatuan, kesatuan adalah kepelbagaian. Boleh lah kalau nak guna benda tu kan. Kalau orang nak lebih baca secara mendalam. Tapi setakat ni saya tengok tak ada orang yang nak membaca Ahmad Khalid, arwah Ahmad Khalid punya karya secara lebih mendalam. Tapi dia buat. Style dia dah lain dengan Syed Ahmad Jamal tadi. Nampak tak? Satu dah naik dah uplift satu lagi level. Dia dah naik lagi satu. Maknanya, oh, pendekatan macam ni pula Tapi dia main space. Dia main ruang. Dia tak macam Jamal tadi. Jamal ini memang nampak ini ruang, ada ruang lah, tapi dia tidak concern sangat dengan ruang. Dia soal bentuk, totality dari segi catatan. Tapi yang ni lebih subtle, dia macam relax, dia layan. Tapi bagi macam orang yang kenal Muhammad Khalid, dia memang macam tu. Dia ni relax, dia relax kan. Macam tu. And then tahun 72 dia keep on buat, dia benda yang sama. Dia dah jumpa dah dia punya kunci. Dia keep on repeat lagi. Dia keep on repeat lagi. Dia keep on repeat lagi. Oh, dia buat lagi macam ni. Nampak tak apa? Akhirnya ni kalau pelajar-pelajar tahun 1, analisis visual, penggunaan warna, penggunaan ruang, tekstur, itu lah dia. Sebab ni tadi kita nak cakap, dia formal quality dia kuat. Formal quality. Formal quality dia pasal color, pasal line, pasal space, pasal form, pasal texture. Itulah ciri-ciri formal. Makna kita gaul kepala sekejap. Nanti kejap. Ini makna dia kalau tanya arwah Mak Khalid, dia kata dia explore Jawi lah. Dia explore tulisan Jawi. Mungkin lah, saya pun tak boleh jawab untuk dia kan. Dia pun dah meninggal. So, ini kita nampak dia adalah satu eksplorasi lah. Dia eksplorasi tulisan Jawi, keliutan, tak macam Jamal tadi, tapi dia buat cara dia lah. Dia lebih subtle, dia lebih relax dia kan. Dia main tu, dia keep on repeating benda tu sampai benda tu jadi abstract. Kita tak boleh, itu apa? Dot, ha, apa tu. Tapi kita tahu ini tulisan Jawi. Because kita tengok juga tajuk dia. Alif Bata. Oh, Alif Bata ni tulisan Jawi lah tadi kan. Okay. So, dia keep on repeat lagi dah. Tahun 71 tadi dia dah start dah. Bang. Okay. Selain dia buat ni, dia buat apa? Dia printmaker. Dia seorang printmaker. Dia buat printmaking. Dia buat abstract-abstract. Bentuk-bentuk abstract. Ini attempt dia. Dalam ini print, dia buat print, okay. Then dia attempt dalam painting, ini painting yang pertama dia. Dan dia repeat lagi tahun 72 dan banyak sebenarnya dia buat. Dia dah start buat banyak. Ini dalam MGTF punya collection ada. Yang ni kita dapat. Yang ni. Ini hero dia. Ini hero dia. Meninggal dah. Nampak tak? Ahmad Khalid Yusof dia hafal lukisan yang bertajuk Alif Bata Surface 1. Ni banyaklah dia buat. Gambar ini kemungkinan direkam tahun 72. Saya rasa lah ni gambar tahun 72. Saya dapat gambar ni dalam magazine. Dan ni ada satu pameran Trend 72 di Singapura. Dia dah hebat lah. 70, dia daripada 69, 70, dia memang dah berpameran. Ni pameran ni dekat, saya syak ni dekat Singapura. Karya dia memang dah penuh huruf Jawi. Nampak tak huruf Jawi tu? Dia duk keep on repeat. Akhirnya dia jadi satu elemen. So kat sini kita dah nampak, Ahmad Khalid dia dah jumpa dah language dia. Yang dia rasa, ini ada. Aku buat benda ni je. Aku keep on repeat benda ni je. Dia keep on repeat benda ni je. So ini cerita arwah Ahmad Khalid. Okay, saya recap sikit. Nak bagi ingat, yang ini, that is the, macam mana kita nak cakap, pencetus. Karya ni pencetus. Karya ni kecil. Yang ni permulaan. Yang ini juga, dia seterusnya. Dia roll. Then dia stop tahun 76. Dia buat apa 76? ITM hantar dia pergi buat master. Tahun 76 sampai 78 dekat Ohio University, dekat Athens, Ohio, Amerika. Okay, 76-78 dia off, dia pergi Amerika. Apa dia buat? Kita akan tengok selepas ini. Kemudianlah secara kronologi apa yang berlaku. So ini cerita arwah Ahmad Khalid. Dia orang yang penting dalam konteks. Tadi saya Ahmad Jamal, sekarang Ahmad Khalid Yusof. Bang. Ini satu lagi hal. Okay, tahun 1975. Apa pula cerita benda ni? Ini apa pula? Putih. Okey.
Sebelum saya cerita benda ni, dia ada konteks. Konteks dia tahun 75 ni, benda yang penting. Cerita balik Syed Ahmad Jamal agak balik. Ada kait dengan Syed Ahmad Jamal. Syed Ahmad Jamal, dia tadi jadi pensyarah di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Dia sambung pengajian masters di University of Hawaii. Manua, kalau tak silap saya. University of Hawaii ni ada banyak. Kalau tak silap di Manua. University of Hawaii dalam art history. Dia buat major in art history dan dia balik tahun 75. Bila dia balik, dia ada master. Masa tu tak ramai orang ada master. PhD lagi tak ramai. Bila dia ada master, dia duduk di Maktab Perguruan Ilmu Khas, dia tak boleh naik ke mana-mana lagi dah. Okey, di Maktab Perguruan orang tak belajar sampai master. So apa dia buat? Dia tanya pada Ungku Aziz. Masa tu Vice Chancellor arwah Ungku Aziz di Universiti Malaya. Tanya Ungku Aziz, ada tak post untuk dia di Universiti Malaya? Ungku Aziz kata, okey, boleh lantik jadi pensyarah jemputan. Guest lecture. Dia lantik jadi guest lecture. Apa buat guest lecture ni? Dia buat projek. Ada projek khas dia akan buat. So under arahan daripada Ungku Aziz. Ungku Aziz punya arahan. So Syed Ahmad Jamal dia bekerja dengan Universiti Malaya sebagai pensyarah jemputan 75 sampai 79. Dia bekerja sebagai guest. Dia buat macam-macam projek dengan Ungku Aziz. Sebagainya banyak dibukukan pun, dokumen banyak dah dia buat. Tapi ada dua elemen penting, iaitu dia kerja berkenaan projek pasal kebudayaan Melayu dan kebudayaan Islam bagi orang Melayu. Ada dua ni, berkaitan seni visual. So ini projek pertama dia, iaitu dia kena buat di bawah guidance Ungku Aziz, Profesor Ungku Aziz sebagai Vice Chancellor Universiti Malaya. Dia buat projek, kita panggil projek besar ni, Pameran Seni Had tahun 75. Ini pertama kali Malaysia buat pameran seni had. Syed Ahmad Jamal lagi cerita dia. Idea Ungku Aziz. Kita bincang, okey kita buat satu pameran tahun 75. Saya nak cerita nanti sekejap lagi macam mana pentingnya pameran ni. Okey. Bersempena pameran tu, maka dibuat keluar katalog benda tu, keluar katalog. Katalog lewat katalog tu keluar lewat. Show tu dia buat tour. Tahun 75 dia buat di Universiti Malaya. Tahun 75 saya rasa. Tahun 75. Okey. Ada dua aspek penting. Tahun 75, pameran seni had di Universiti Malaysia, di Universiti Malaya yang pertama di Malaysia. Moden punya dan juga tradisional. Had tradisional dengan moden. Had. Okey. Pertama di Malaysia. Dan juga pameran tu dia buat pada bulan puasa. Pertama kali pameran buat bulan puasa, iaitu 20 Ramadan sehingga 3 Syawal tahun 1975. Tahun Hijri dia 1395. Tarikh Gregorian dia adalah 26 September sampai 8 Oktober 1975. Itu first kali Bank dia buat dekat Dewan Tunku Chancellor UM. Dewan Tunku Chancellor memang banyaklah ada pameran seni seperti arwah Ibrahim Hussein, Latif Muhyiddin, Syed Ahmad Jamal pernah buat pameran dekat Dewan Tunku Chancellor tu. Tapi pertama kali dalam bulan puasa, satu. Yang kedua, pertama kali pameran seni had. Dua benda ni. Event ni penting sangat dalam konteks benda naratif yang kita nak cerita ni. Okay. So, sempena pameran tu, adalah beberapa artis dijemput, seniman dijemput untuk hantar karya masuk pameran. Salah satu yang ni lah. Arwah Ibrahim Hussein, pelukis terkenal Malaysia, dia buat Suci Mulia Cinta Bahagia. Tajuk dia. Suci Mulia Cinta Bahagia. Apa tu? Dia tulis tu. Dia tulis perkataan-perkataan tu dekat situ. Dia tulis perkataan tu. Dia gunakan, kalau tak silap saya, dia gunakan satu macam, kan orang buat had kan guna macam buluh kan. Macam buluh untuk tarik. Dia menggunakan satu macam stick tau. Dia dip dalam, dia rendam dalam akrilik dan dia tarik stick tu tau. Okay. Ip, orang panggil Ip. Kalau kawan-kawan rapat dia panggil Ip. Ibrahim Hussein ni seorang yang pakar tulisan Jawi. Banyak orang tak tahu. Dia pakar penulis tulisan Jawi. Macam mana dia jadi pakar penulis Jawi? Ceritanya, dia bekerja sebagai pereka grafik
No. Sebelum dia masuk dalam art-art ni, dia kerja dia grafik. Selepas dia masuk Nanyang apa? Institute Nanyang tu dia tak berapa boleh belajar fine art. Dia tak apa boleh belajar lah. Dia mula-mula tak apa boleh. Dia kerja. Dia bekerja grafik 3 tahun. Yang 57 sampai 59. Salah satu kerja dia adalah dia buat advertising tulisan Jawi. Oleh kerana toke-toke Cina tahu dia buat tulisan Jawi pandai, semua toke Cina di Singapura kebanyakannya menggunakan dia untuk buat tulisan Jawi yang cantik-cantik. So dia punya training lebih, dia dapat duit lebih, bukan gaji dia tu, personally. Ni semua untuk iklan-iklan dia buat. So dia memang cekap dalam tulisan Jawi ni. Dia sangat cekap dalam tulisan Jawi ni. So dari itu dia nak tengok balik kot skill dia ke saya tak tahu. Ini tahun 75. Ini tahun 75 dia buat klip atas. Memang interesting. This is quite conceptual in terms of dia punya aura lah. Sebab white on white. Ibrahim Hussein ni memang orang hebat lah. Dia memang orang pembersih lah. Memang siapa kenal dia memang tahu dia bersih sangat Memang dia pembersih. Dia buat painting memang cat tak akan tumpah tak. Dia memang sangat bersih orang dia. Dia sangat bersih. Dia ada gambar dia tunjuk dia buat painting dia ada dia punya tempat dia sangat bersih. Sangat bersih. Dia orang pembersih. Dia sangat sebab tu dia buat grafik. Dia asal grafik. Okay? So painting ni. So painting ni sekarang dalam koleksi Galeri Seni Universiti Malaya. Dia bukan dah dalam saya baru dapat tahu ini bukan lagi dalam koleksi Museum Asian Art bukan lagi. Asian Art bukan. Ini dah ada satu galeri lain di Universiti Malaya. Sekarang dalam koleksi Galeri Seni. Saya dapat daripada Galeri Seni punya koleksi. So very interesting. Ini karya pertama yang saya nak share berkenaan dengan tadi pameran seni khad di Universiti Malaya tahun 75 yang diinisiatifkan oleh Ufuk Aziz dan juga Syed Ahmad Jamal. Kemudian yang ni, yang ni karya very interesting. Especially kalau ada orang new media dalam ni ini karya ni tu saya catat kat bawah tu. Okey. Ini lukisan khad oleh Muhammad Yusof Abu Bakar. Tulisan dia nama dia Universiti Malaya. Dalam Jawi Khat Khufi Berdaun tahun 75 dicetak komputer. Ni mungkin guna dot matrix lah. You tengok nak tu punya tahu kan. Ini dot matrix lama punya bising tu bising. Ni printer ni. Pusat Komputer Universiti Malaya buat ni, print benda ni. So dia ada dalam himpunan Museum Seni Asia, Asian Art Museum. Saya tak tahu, kertas ni pun saya tak tahu dah kuning ke apa. Ini daripada tahun 75. Nearly 50 years ago. Nearly 50 years ago. Apa catatan saya? Sepanjang pengetahuan saya, inilah karya seni pertama yang imej ni dijana secara elektronik dan imej tersebut dicetak juga secara elektronik di Malaysia. Saya ada beberapa, saya sebenarnya ada simpan selain daripada ini cerita lain sikit lah daripada Islamik ni. Data-data apa karya-karya pertama yang pasal video ke, pasal projection ke, banyak sebenarnya tahu. Cuba saya tak ada kesempatan untuk share lagi. Mungkin next time kot. Ada banyak tau benda sebenarnya yang tahun 70-an dah buat tau benda-benda macam ni. Dia buat, siapa mula-mula buat projection, siapa yang buat video, siapa buat filem art pertama Malaysia. So ini salah satu yang pertama tu lah. Karya ni juga yang pertama seni cetak elektronik pertama. Okay, ini yang pertama sekali. Sepanjang pengetahuan saya ini yang pertama di print. Ni so karya ni sangat penting dalam konteks sejarah seni media atau seni elektronik di Malaysia. So sangat penting karya ni. So dia buat eksperimen dengan macam-macam benda masa tu di pameran seni khad di Universiti Malaya tahun 75 tu. Ini yang kedua saya nak share. Ini tadi pertama arwah Ibrahim Hussein. Yang kedua karya ni. Yang ketiga yang ini. Syed Ahmad Jamal. Syed Ahmad Jamal kembali dalam cerita ni. Naratif ni dia kembali tahun 75. Dia dah sibuk dah. Dia dah tak boleh buat painting sekarang dah. Dia dah jadi pensyarah lah. Sibuk. Apa dia buat? Macam mana nak buat ni? Tempah lah songkit. Tempah huruf Allah, tempah dekat Terengganu ke dekat Pahang, saya tak pasti. Tapi dia memang banyak. Tapi ini bermulanya dia buat karya songkit. Memang banyak dia buat karya songkit. Dia design songkit tu apa semua dengan apa semua color scheme apa semua. Dia suruh tukang songkit yang buat benda tu. Scroll, nampak tak? So yang ni interesting sebab dia tempah khas untuk pameran tu. Pameran yang tahun 75 di Universiti Malaya. Saya lupa nak cakap. Tahun 75 tu Universiti Malaya, pameran seni khad tu. Kemudian dia buat tour satu Malaysia. 75, 76, 77, 78.
So 3 tahun, 4 tahun dia buat tour satu Malaysia. Ada dekat Kedah, ada dekat Pulau Pinang, dekat Johor, dekat Perak kot. Perak ada. So satu Malaysia dia tour pameran seni khat tu, Universiti Melayu tu. Okey. Dari karya ni, Sam Jamal dia kembali. Jadi dia dapat satu benda baru. Nampak tak? Satu lagi ciri baru, aspek baru dalam pengekspresian. Dia telah menggunakan kita panggil bahan ataupun subjek craft dalam pengekspresian seni moden. Yang ni, cara diketengahkan adalah cara seni moden. Sebab kain songket, orang tak letak kat dinding kain songket untuk dilihat. Kain songket dipakai. Tapi dia telah turn kain songket untuk diletak di dinding dengan dibuatkan hiasan. So dia buat macam scroll lah ni, scroll painting kan, scroll painting. Dia buat kaligrafi ni dan dia buat color scheme dia dan sebagainya, reka bentuk dan sebagainya. So dia dah uplift satu lah. Dari satu sudut orang kata ketinggian songket, memang lah songket ni banyak orang buat penyelidikan, kajian dan sebagainya kan. Tapi dia telah bawa songket dalam konteks yang agak segar lah. Jamal lagi sekali mula. Saya Jamal lah yang mula benda ni. Kain songket ni kan. Dia turn, ini soalan agak menarik because dia mempertembungkan dikotomi antara seni rendah dan seni tinggi. Orang selalu tengok benda ni craft lah. Craft ni, songket ni craft lah. Tukang buat ni, bukan seniman buat. Tukang buat art. Tukang tak buat art. Art adalah artis. Artis lebih tinggi. Sebab artis dia buat satu. Tukang buat banyak. Artis buat satu je ni. Tapi dia sudah gabungkan dia. Dia sudah ambil craft punya base. Perkataan craft ni, sebenarnya saya tak apa suka nak guna perkataan craft ni. Because craft ni, dia punya connotation dia berbeza. Bila kita sebut craft, dia rendah tau. Dia dari sudut western punya perspektif, dia rendah. Sedangkan sebenarnya, dikotomi lah. Seni tinggi, rendah, modern, tradisional dan sebagainya. Tapi Sam Jamal telah gabungkan benda ni lah. Dari satu sudut tu bijak lah, kebijaksanaan tu lah kan. Dia telah gabungkan songket yang bersifat kita panggil songket ni sifat masak lah, mass. Walaupun tak semua orang pakai songket, tapi dia mass produce. Dia banyak orang boleh. Dan dia letak benda ni dalam konteks baru. Dia letak di dalam konteks painting. So dalam konteks painting, dia jadi scroll painting. Tahu? Dengan satu ciri yang agak inovatif lah dari sudut dimasukkan apa ni aspek kaligrafi. Okay? So very interesting. So banyak jugalah benda yang berlaku dalam tahun 75 tu. Pameran seni khat di Universiti Melayu tahun 75 tu. 3 karya yang penting, Ibrahim Hussein, Suci Mulia Cinta Bahagia. Karya ini yang saya highlightkan lah. Ada beberapa karya lain. Karya nanti kita tengok. Dan juga Sam Jamal dan juga ini karya bentuk ini oleh Khattat Muhammad Yusof Abu Bakar yang kemudian dijana dengan komputer. So 3 karya ini. Okey. So ini penting. Saya nak beri konteks. Itu yang berlaku di Malaysia. Saya rasa Malaysia agak advance dalam perkara ni. Tahun 75 Profesor Engku Aziz dan juga Sam Jamal, orang yang menjalankan projek, telah buat pameran seni khat. Apa yang berlaku? Tahun 76 adalah World of Islamic Festival London, April hingga Jun. Ni apa benda pula ni? Dekat London berlaku, apa kaitan dengan keadaan? Okey, orang nak tahu World of Islamic Festival ini adalah benda yang paling grand sekali berlaku, benda yang besar sekali berlaku dalam konteks art, di mana orang telah mula berbeza, pandangan orang terhadap Islam telah mula berbeza dalam konteks budaya. Kalau tidak, Islam ni macam, so ini pameran telah berjaya packagekan Islam dalam konteks art dan culture. Kalau tidak, memang tak ada. Memang tak ada. Dia tersepi-sepi lah. Adalah orang belajar art history sikit pasal Islamik, apa benda. Tapi ini pameran ni membuka mata tahun 76 ni di London. Dekat April hingga Jun. Pameran ni besar dekat London. Sangat besar pameran ni. Queen Elizabeth II rasmikan pembukaan dia.
32 negara Islam terbabit dalam pameran ini. Bahan-bahan dia 6,000 objek dipamerkan. 6,000 objek. Oh, banyak. 6,000 objek dipamerkan dari 250 koleksi awam dan persendirian. Banyak tu. 250 collection, 6,000 objek. Okay. So, ada banyak tempat berlaku concurrently berlaku di London masa tu. Apa hingga Jun tu. Banyak sangat. Saya rasa ni spring. Spring. Maksud sama. Di situ banyak galeri. So, British Library punya, V&A, semua galeri-galeri dan museum utama di London fokus pada benda ni. Benda Islam ni. Objek-objek yang datang dari Islam. Ada 162 kuliah yang berlangsung selama 50 kuliah pasal benda-benda objek ni selama 50 hari. So it's grand. Selepas daripada festival ni, barulah kesedaran orang seluruh dan satu dunia untuk melihat secara serius wujudkan Department Islamic Art dalam galeri, dalam museum mereka. Banyak dah buku-buku baru ditulis. Kemudian ada banyak program-program pembelajaran di postgraduate level pasal Islamic Art dan sebagainya. Bermula daripada benda ni. So Syed Ahmad Jamal pergi ni. Syed Ahmad Jamal pergi ni. Dia pergi. Tahun 75 dia dah buat pameran di Universiti Malaya tu. Tahun 76 ni dia pergi tempat ni. Dia pergi tengok kat London. Dia kata memang dahsyat. Memang dahsyat. Dia tengok show memang dahsyat dia kata. Tapi dia dah jalan, dia dah buat dulu di Malaysia. Dia dah start di Malaysia. So that's why tahun 76, 77, 78 dia buat tour satu Malaysia yang pameran seni khas di Universiti Malaya tu. Dia bawa ke tempat lain. So itu saya nak cerita konteks. Macam mana semangat baru dia timbul daripada benda tu dan dia bawa ke keluar daripada Universiti Malaya. Okay. Ahmad Khalid Yusof sebelum pergi ke Amerika masih buat karya yang sama macam ni. Berterusan dia buat karya ni. Okay. Dia berterusan buat karya ni. So, masa dah tak banyak kot saya ingat ni. Okay, saya akan laju sikit. So ini Judin Ahmad, dia buat composition. Ini student ITM. Di waktu ni ITM dah mula ada kesedaran. Okay. Ada kesedaran Islamik. Kesedaran tempatan. Macam nak insaf lah. Macam insaf barat dah lama sangat ni. Insaf lah kot. Kita ni kembalilah ke jalan. Agaknya lah. Saya pun tak pasti. So mulalah buat karya-karya macam ni. Ada kaligrafi sikit. Rasa dah macam, alamak, ini kita buat teruk sangat lah. Kita barat lah macam-macam lah. Kan? So ini student Judin Ahmad. Ini ada dalam koleksi Encik Arwah Rahimi Harun. Gouache atas kertas. Tapi yang kawan seorang ni pula buat lain lah pula. Okey, kawan ni pula. Dia dalam keadaan total. Barat timur. Dia buat ni pula. Okey. Dia buat siri ni pula. Waiting for Godot. Apa benda ni? Dia ambil satu image daripada Alhambra. Campur pula dengan perempuan bogil. Satu gambar perempuan bogil. Buat siri pula tahun 77 ni dia buat. Macam melambangkan satu. Benda dia banyak dalam buku katalog Insyirah pun ada tulis, yang ni dalam Rajaah pun ada tulis untuk dapat lanjut punya explanation lah. In fact daripada Sulaiman Esa sendiri. Sulaiman Esa nak kembali kepada ciri-ciri tempatan tapi macam contradiction banyak. So mulalah lahir siri ni. Waiting for Godot. Photo etching. Buat ni pula Waiting for Godot tu. Ini dulu. Saya silap, patutnya saya susun lawat. Ini dulu. Unholy Print. Sama, dia gunakan image daripada Alhambra, Arabesque dan juga siri kaligrafi. Dan dia gabungkan dengan gambar wanita bogil, wanita barat bogil. Last tahun 78 dia buat gambar dia pula, dia kahwin. Tahun 78 dia kahwin. Ada pula ciri-ciri ni dia dengan Puan Fatimah. Kahwin. Baru ni saya rasa. Tulisan buat etching. Apa cerita ni? Maknanya
lagi teruk dia punya apa kata orang. Bagi saya lagi teruk, apa maksud lagi teruk tu? Maksudnya lagi teruk pertembungan. Kau dapat belajar barat punya. Yang kau balik-balik ni, barat sangatlah kita ni. Penerokaan baru. Ada beberapa isu lah juga ni. Ketua jabatan marah juga ni. Ini cerita, tak payah cerita kot kat sini. Okey. Ni kira cerita Sulaiman Isa untuk kembali. Lepas daripada ni, very interesting Sulaiman Isa, tapi saya tak masukkan dalam kita punya naratif ni. Dia buat karya-karya yang berciri lebih kepada aspek-aspek kemelayuan. Tapi ini ada satu siri yang dia buat pada tahun 77-78. Dia guna photo etching. Quite interesting. Tak banyak orang guna photo etching in terms of technique. And then Omar Basri, ayah kepada pelukis Ruzaikah, dia memang seorang khatat dan dia masalahnya kenapa nak ketengahkan karya ni seorang tradisionalis, sebab dia telah menggunakan pendekatan yang agak moden. Dia tak macam kaligrafer yang tradisional tu. Dia dah main dia cut, paste, dia dah guna color, dia dah guna berbagai jenis kertas dan dia ada ciri-ciri ekspresif. Saya kena laju sikit. Ini juga karya dia. Dia dah eksperimen. So very interesting. Orang yang berasal daripada tradisional sedang melihat daripada perspektif moden. Macam mana nak raih karakter, tengok di background tu. And then arwah Pak Khalid balik daripada Amerika, masih dah buat. Sorry, ini tak apa jelas. Saya tak dapat image daripada pihak koleksi balai ni. Saya terpaksa guna juga image print. Sebenarnya dia masih yang tak apa nampak tu adalah masih kaligrafi sebenarnya. Dia masih continue. Dia balik daripada Amerika dengan MFA pun dia masih duk buat benda yang sama. Okay. Then timbullah pula satu lagi orang lain, Abdul Ghaffar Ibrahim. Dia buat cacing. Cacing apa? Dia tulis perkataan cacing tu, dia repeat. Dia dah lain sikit lah. Dia tak macam tadi arwah Mak Khalid. Dia tak sama. Dia buat lain. Cacing. Dia baru dapat balik daripada Amerika ni. Dia baru dapat Master Fine Arts daripada Eastern Illinois University tahun 77. 78 dia kerja dengan ITM part time lecturers dalam grafik dan dia buat benda-benda macam ni. Dia keep on. Agi atau kita panggil Agi. Abdul Ghaffar Ibrahim Agi, kita panggil Agi ni. Dia memang terkenal 3V. 3V. Verbal, vocal dan visual. Dia penyair eksperimental. Okay. So dia buat ciri ni. Dia buat painting ni. This is a very interesting painting. Dia dah langgar aturan painting. Dia koyak painting tu. Dia buat nun. Perkataan nun. Dia maknanya ada banyak dah benda berlaku. Tengok tak ada perbezaan tadi antara Jamal, Ahmad Khalid, Sulaiman Isa dan juga dalam kes ni Abdul Ghaffar Ibrahim. So ciri-ciri ni dia dah berbeza. Dia dah meneroka ruang dalam secara lebih agresif. Dan juga yang ini tahun 78, Ponirin Amin dia tahun, saya rasa ini tahun 3 dia buat degree di West Surrey. Saya rasa ni tahun 3 dia sebelum tahun akhir dia dah mula buat ni. Ada ciri dalam sinar matamu ada penggunaan had Allah di atas tu secara abstrak. Okay, secara abstrak dan juga ada satu figura di bawah tu dan juga penggunaan repetition ruang space dan sebagainya. Dan ini print etching oleh Raja Azhar. Ini juga dia buat, okey, yang ni buat dekat luar negeri. Yang ni dia dekat West Surrey, tengok tak? Ingat tak daripada Jamal tadi, dia dekat luar negeri dia buat. Dekat dalam Malaysia dia tak buat. Okey, yang ni pun dia Raja Azhar waktu dia sambung pengajian di Melbourne, di Victorian College of Art, sekarang ni Universiti Melbourne kot saya ingat. Ni dia buat dari tahun, saya rasa ni tahun 3 kot, saya rasa dia. Tahun 2 atau tahun 3 dia buat. Ni tahun 79 waktu dia belajar tu. Okay. Saya rasa yang tu last lah kot. Yang tu last. Yang ni last. Lepas tu 80-an dah cerita lain. See? Yang ni saya saja nak tunjuk. Ini tahun lah 80-an. Okay, saya nak simpulkan apa hari ni. Apa benda yang kita boleh dapat daripada hari ni yang saya cerita lebih kurang dalam kurang sejam ini. Tahun 70-an ni bermulanya penggunaan huruf-huruf Jawi dalam ekspresi seni yang bersifat moden, eksplorasi penggunaan huruf Jawi. Okey. Yang kedua, bermulanya karya-karya yang mengetengahkan bermulanya penggunaan elemen-elemen yang boleh dikaitkan dengan budaya visual Islam.
Ini contohnya Arabesque dalam ekspresi yang bersifat moden. Yang first tadi Jawi, yang keduanya Islamic visual culture. So, yang ketiganya bermulanya tradisi pameran seni yang tertumpu kepada elemen yang berkait dengan ciri Islamik. Dulu mana ada? Sebelum tu tak ada. Buat pameran khas ciri Islamik. Okay. Yang keempat, bermulanya karya-karya yang mengetengahkan dialog atau wacana diri terhadap aspek keagamaan, yang ini Islam. Tadi kita tengok karya Sulaiman Isa ataupun karya Ponirin Amin. Saya rasa setakat itu dulu saya punya presentation. Okey, kembali kepada saya stop sharing. Kembali Prof. kepada ya. Okey. Tajuk sesuai dengan isu sekarang memartabatkan kalangan nurse. So mungkin lepas ni boleh aplikasi dalam seni lukis dan juga painting. Dan saya buka kepada soalan daripada pendengar di luar. Bolehlah berikan soalan anda ataupun pendapat. This is a sharing session, tak semestinya soalan yang kita nakkan. Mungkin pendapat, anda juga mempunyai idea macam mana nak start. Mungkin ada para pelajar dekat sini yang ada soalan nak tanya. Boleh tanya sekarang. Boleh typekan soalan anda di ruangan chat ataupun boleh on microphone untuk terus direct tanya kepada Dr. Safizal. Assalamualaikum Dr. Safi. Ya, Waalaikumsalam. Sorry. Saya cuma nak tanya lah, sebab apabila kita sebut je Islamic art, kita selalu diasosiatkan dengan penggunaan tulisan khat, tulisan khat lah terutamanya. Kenapa benda ni jadi ya? Sebab apa? Adakah Islamic art tu mesti teks Arab atau teks Jawi berbanding dengan satu lukisan yang boleh dikategorikan sebagai Islamik? Sebab saya tengok daripada 70-an tu, konsisten dia menggunakan teks-teks Jawi, Arab dan sebagainya lah. Adakah terdapat luar daripada penggunaan teks Jawi untuk dikategorikan sebagai Islamik? Terima kasih. Okey, soalan ni besar, dia menarik dan sangat kritikal soalan ni sebenarnya. Dia awal tadi saya dah cakap kan pasal isu saya guna perkataan Islamik dalam inverted comma. Macam okey, soalan ni dia macam ni. Soalan ni tanya, soalan ni mudah, dia tanya macam ni. Macam mana kita nak tahu satu word tu Islamik ya? Macam mana kita nak tahu? Soalan ni panjang, bagi saya soalan ni panjang sangat sehingga saya kata, saya cakap macam ni. Sampai sekarang ni saya cakap, sebenarnya seni Islamik ni tak ada. Saya cakap, betul ke seni Islamik tak ada? Sepanjang pengetahuan saya tak ada. Seni Islamik ni tak ada. Sepanjang pengetahuan saya. So dia dah jadi controversial. Macam tak ada ke seni Islamik? Memang tak ada seni Islamik. Awak cari ada tak perkataan macam mana kita nak buat seni Islamik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Boleh ke? Mulalah gaul kepala. Tak boleh. Ada ke ciri-ciri nak buat benda Islamik? Tak ada. Apa yang ada adalah seni Islam ni, saya kena datang daripada situ dulu cerita saya untuk jawab soalan Dr. Kizal. Apa yang berlaku sebenarnya, seni Islam, perkataan Islamic art itu adalah konstruksi barat. Barat yang konstruk benda tu. Dia konstruk benda tu pada abad ke-18 sebab dia dah telah mula keluar daripada Eropah. Dia tengok apa benda orang Morocco buat ni? Apa benda orang Mesir buat ni? Dia punya lain lah. Dia ada satu culture yang berbeza. Dia termkan Islamic art. Seni-seni daripada orang Islam. Orang Islam sendiri tak pernah mengatakan inilah seni Islam kami. Tak pernah. Tak ada. Dia sangat sukar mereka hingga hari ini untuk mencari karya-karya para ulama yang bercakap pasal seni Islam. Tak ada. Sebenarnya sangat sukar. Adalah sikit-sikit cakap pasal kreativiti, pasal idea dan sebagainya. Okey, itu saya nak bagi satu latar yang luas. Okey. So sebenarnya bila kita kata Islamic art, kita meminjam cara pandang barat. Cara pandang barat, barat memandang kita. Barat memandang macam okey ni Islamic art. Itu yang buat macam-macam program Islamic art.
di museum, di apa dan sebagainya. Itu apa kita panggil cara barat memandang. Menjawab persoalan Dr. Kizal. Jadi dia timbul isu lah. Habis kita nak cakap ni macam mana? Oh, tulisan Jawi ni dia berasal. Kita asal-asalnya kita bukan tulisan Jawi. Kita orang Melayu ni tulisan apa? Orang Melayu sebenarnya tulisan apa? Pahlavi kot saya rasa. Pahlavi. Dia bukan Jawi. Jawi ni masuk bila? Lewat lah. Kalau orang kata mula pengaruh yang paling senang sekali orang kata daripada batu bersurat lah. Itu ada tulisan Jawi kan. Tapi pengaruh apa? Pengaruh Sanskrit kuat. Pengaruh Sanskrit kan. Jadi orang nampak, oh agama Islam telah memainkan peranan. Tulisan Arab itu masuk. Dia menggantikan tulisan Sanskrit. Tulisan Pahlavi itu tadi. Dia itu sudah berubah. Sudah berubah di situ. Jadi, di situlah wujudnya perkaitan. Maknanya, walaupun kita kata tulisan Jawi, tapi asal usulnya daripada tulisan Arab. Tulisan Arab tu dikaitkan pula dengan tradisi ilmu. Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tulis tu berkaitan dengan benda tu dan kita ambil pengaruh itu. So, jadi ciri-ciri itulah yang boleh diperkaitkan dengan ciri Islamik. Ciri itulah. Kalau dia nak kaitkan dengan Islamik lah. Maknanya dari sudut latar itulah menjawab soalan Dr. Kizal tadi. So, tu yang kita nak kata, oh ada ciri Islamik. Saya tak kata Islam. Saya tak kata seni Islam. Oh, dia lambat lagi. Dari saya tak kata dia Islam lagi. Maksudnya, inikah seni Islam dengan membuat tulisan Jawi? Tidak. Itu adalah pramatang lagi lah untuk kita kata. Boleh diperbahaskan dan diargue dan sebagainya. So dari situlah yang kaitan tu nampak ciri Islami. Dan selalunya bila tulis Jawi tu adalah perkataan-perkataan suci kan, macam tadi Allah dan sebagainya. Jadi nampaklah perkaitan tu di situ. Perkaitan tu adalah ciri-ciri Islamik tu, pengaruh-pengaruh Islam itu dari sudut bahasa, penggunaan perkataan Jawi itu tadi. Sebab Jawi sampai sekarang kalau belajar bahasa Arab contohnya, bahasa ilmu dalam pengajian Islam, dia menggunakan huruf-huruf Jawi itu, huruf-huruf Arab itu. So dari itu perkaitan itu, Islam, huruf dan Jawi. Saya menjawab soalan tu Dr. Gizal. Okey. Cuma untuk tahun era 70-an tu dari segi visualnya selain daripada kaligrafi memang ada rekod yang hanya menggunakan visual semata-mata. Maknanya tapi yang ada tu ada elemen Jawi taklah. Selain daripada menggunakan elemen visual, elemennya Jawi, ada tak karya-karya yang hanya menggunakan image yang selain daripada Jawi tapi dia mengarah kepada Islamik punya ni lah influence. Okey. Ada tak dia punya dalam tahun 70-an tu lah. Okey. So menjawab persoalan tu, dia sangat sukar lah. Macam contoh, saya tak masukkan dalam hari ni punya slide. Macam contoh Datuk Sharifah Fatimah kan. Dia punya karya selepas dia balik daripada master di Pratt, New York. Saya ingat 78 kot. 78, 79. Saya tak masukkan. Karya dia sangat syarat dengan ciri sufi. Tapi macam mana kita nak buktikan dengan abstrak. Dia kata ini ada ciri sufi. So sangat sukar tau. So ciri macam ni yang kita nak balik kepada persoalan tadi. Macam mana you nak kata satu-satu karya itu ciri Islam, seni Islam. So dia sangat sukar dekat situ. Sebab tu saya tak berani menggunakan perkataan seni Islam tu tadi. Seni Islam tu tadi secara tegas. Tapi menjawab persoalan, kalau macam tadi yang paling jelas saya menggunakan ada penggunaan visual culture, Islamic visual culture macam Dr. Sulaiman Issa tadi kan, ataupun Ponirin. Saya rasa Husinaidi ada tulis kat situ kan. Dia kata ada persamaan dari segi komposisi. Saya akan ulas sekejap lagi. Ada ciri-ciri Islamic visual culture. Jadi kita terpaksa bergantung kepada ciri visual culture. Adakah visual culture itu sebenarnya Islam? Kan? Adakah visual culture sebenarnya Alhamra? Kenapa kita kata Alhamra itu begitu Islam? Sebab Islam lah yang bawa budaya itu. So macam itulah Barat melihat kita. Tapi kalau tanya dia, apa ini? Kalau tanya orang Andalus sendiri, mungkin dia kata, apa ni? Kami, ini budaya kami. Bukan seni, dia tak sebut perkataan seni. Seni itu pun konsep tak ada. Tak ada. Dalam bahasa Arab, seni tak ada.
konsep seni dalam sebagaimana yang difaham dalam konteks western. So kita ada konsep seni tu. Mungkin asal kita daripada Hindu Buddha. Kita ada seni tu di rantau Nusantara ni. Seni ada. Barat dia ada art, tapi Arab tak ada. Konsep seni tu dia tak ada. Dia ada ketukangan. So benda ni jadi isu. Sini dekat situ jadi isu. Dia macam dia nak memahamkan tadi Islam tu tadi. Tapi menjawab persoalan tadi, tahun 70-an memang tak ada pengaruh penggunaan tu tak. Yang itu banyak tahun 80-an nanti. Tahun 80-an banyak. Tu di RTM Revival apa semua. Tu banyak dia gunakan motif-motif apa semua yang nampak ni Islamik dan sebagainya. Okey. Betul. Bila Prof. Safi sebut ketukangan, dia akan relate dengan craft kan. Dan ada Safi ada mention about craft tu seni rendah, seni. Saya berpandangan bahawa dalam konteks Malaysia, craft yang dihasilkan dia agak dia bukan semata-mata dalam bentuk ketukangan lah. Sebab apa kalau tengok dari segi craft tu sendirilah, ni secara general lah, dia tak mengalah kepada yang spesifik ni. Sebab penghasilan craft, ada sebahagian penghasilan craft yang ada di tanah Melayu ataupun di Malaysia tu sendiri, dia tinggi dari segi falsafah di belakang itu. Bila kita letakkan dia craft tu sebagai seni yang rendah, saya rasa macam tak kena lah banding dengan mengagungkan. Bukan saya nak bias kepada yang ni, cuma dari segi pandangan saya lah berkaitan dengan craft di tanah Melayu, sebab dia punya falsafah di belakang craft tu sendirilah berbanding dengan hanya semata-mata bersifat ketukangan. Pandangan saya lah. Okey, saya punya feedback sikit tentang perkara ni. Dia tadi tu yang saya guna craft tu mengambil daripada barat tau. Kita memang terror lah bagi saya, no doubt. Tidak ada apa kita kata, tidak ada sebarang keraguan tentang kehebatan tradisi kita, tidak ada keraguan. Tapi masalahnya bila kita guna perkataan craft tu, kita refer pada siapa? Itu masalah dekat sini. Kita kalah dari segi wacana. Diskurs punya, kita akan cakap craft barat. Sebab yang banyak collect, yang banyak kumpul kan barat ni kan Australia ke ataupun ni Cornell University kan, apa semua ni kan. So dia orang control. So dia orang tu British Library dan sebagainya di London dan sebagainya. So V&A control ada benda tu kan, ataupun Metropolitan di New York. So dia control dan dia selalu guna term tu tau. Kita okey, kita faham diri kita, tapi masalahnya penguasaan wacana tu tau. Penguasaan wacana tu. Wacana tu dia kuasai. Okay. So maknanya salah satu cara yang penting adalah kita kena keep on membanyakkan corpus, membanyakkan penulisan corpus knowledge dalam konteks barang buatan kita. Saya bersetuju lah dengan pandangan Dr. Kizal. Prof. Safizal, Okay, saya ada satu soalan daripada Prof. Razif. Profesor Syekh Razif, boleh baca di ruangan chat tu, ada any contemporary present historically or beyond continue influence Islamic image, writer, character and ideas. Thank you. Okay, saya tak cerita yang current. Yang current bagi saya kalau nak cerita sangat hebat. Dia dah far. Dia dah penerokaan ni saya ingat memang tak terjangkau lah. Memang benda ni sustainable walaupun dia surut sekejap. Di Malaysia ni surut sekejap. Oleh kerana saya tak cerita 80-an, 90-an. Dia sebenarnya berkait dengan seorang tokoh. Anwar Ibrahim. 80-an, 90-an dia berkait benda ni. Kalau cerita dekat 80-an, 90-an memang berkait dengan dia. Lepas 97, 98 dia tak ada tu dalam kerajaan tu, memang susut benda ni. Aspek-aspek Islamik ni. Tapi dia kembali, saya ingat lepas revival dalam, saya ingat 2000 lebih lah kot. Ada banyak seniman-seniman muda yang bagi saya begitu agresif, membawa suara baru. Saya ingat salah seorang yang paling hebat saya rasa Hamir Soeb lah kot painter. Hamir punya work saya rasa dan salah seorang adalah juga Anwar Rashid. Saya melihat karya dia, bila saya melihat karya dia, saya rasa
far sangat. Dia dah bawa satu dimensi yang berbeza lah. Okay, saya nak cerita pun panjang lah kat sini kan. Tapi memang ada. Memang sustainable dan memang ada dan memang benda tu sangat fresh dan baru. Okay. Okay, soalan mungkin ini soalan terakhir untuk hari ini. So mungkin selepas ini soalan, apa-apa soalan mungkin boleh direct email kepada Dr. Safrizal. Soalan terakhir daripada Dr. Hanim, Prof, adakah perkataan seni Islami ini sebagai hipotesis atau telah ada studi yang menceritakan empirical data tentang meminjam cara barat memandang seni yang dibuat oleh Islamic artist? Is it? Okay. Tentang. Dah ada empirical data yang meminjam cara barat memandang. Ya. Memang. Guru besar sekali dalam bidang ni Islamic art ni, Profesor Oleg Graber, Harvard. Dia dah meninggal lah. Oleg Graber ni lah yang buat foundation untuk orang faham Islamic art ni apa dan sebagainya. Tapi bila orang baca macam mana dia explain Islamic art tu, orang pun jadi macam banyak apa ni? Okey, saya cakap apa yang berlaku sebenarnya Islamic art ni yang ada di Oxford sekarang ini, Khalili Center, yang ada di Harvard, yang ada di MIT tu, semua telah didokong dengan dana yang sangat besar daripada Timur Tengah. So dari tu dia terus exist. Kau nak bising ke, kau nak apa, kau punya pasal. Aku boleh jalan. Kembali kepada soal diskurs, dia tak kepada Dr. Hanim, dia Islamic art tu, dia tak dapat sebenarnya orang cakap apa the fine definition. Susah. Cuma paling mudah orang kata, yang boleh didefinisikan adalah, dia adalah satu seni yang dihasilkan oleh komuniti Islam dari pelbagai sudut geografi yang berbeza. Itu saja. Bila dia nak kembali balik, dia nak masukkan agama, dia tak boleh fit. Sebenarnya, tak boleh fit. Bila orang uji dari sudut fiqh ke dari sudut pengajian Islam sendiri, dia tak boleh. Macam mana you nak tahukan satu image ni ada berkait dengan wahyu? Tak boleh. You tak boleh kait. Adakah pembuatan masjid berkait dengan wahyu? Macam mana nak bentuk? Tak boleh. So dekat situ dia start. So kalau nak kata empirical data, memang susah. Dia cuma melihat dari sudut sociological ataupun anthropological ataupun bidang kajian Prof Mokhtar ni, arkeologi. Tu boleh. Dia boleh tengok dari segi culture, yang tu boleh. Dia boleh tarik konteks. Tapi nak kata empirical data dari sudut hukum, memang tak boleh. Dari situlah dia main lah definisi tu. Jadi empirical data tak berapa kuat lah sebenarnya. Dia bermain daripada socio-cultural, socio-budaya. Dari segi situ boleh dapat definisi tu. Dari sudut lain, sukar. Tu secara mudah saya jawab. Okey, nampaknya kita kena tutup ROF pada hari ini. Cukup setakat ini saja dan kita ucapkan terima kasih kepada pembentang Profesor Madya Dr. Safrizal Zahir di atas perkongsian ilmu tentang tulisan Jawi dalam seni di Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Sila isi link yang telah kami berikan di dalam ruangan chat untuk anda memperoleh markah CPD dan CSD. Saya simpulkan daripada tajuk topik yang kita bentuk hari ini ada tentang Jawi yang tulisan ini dalam bidang seni. Dan kita jumpa lagi pada ROF sesi akan datang yang akan kita akan beri juga kepada partisipan yang hadir pada hari ini. Kita jumpa lagi pada bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Thanks, Prof, for sharing.